Okay, let's start. Assalamualaikum. Kami ingin membentangkan tentang tajuk kajian pemikiran tokoh etika dan peradaban. Okey, saya Muhammad Naim Daniel bin Muhammad Yusof. Ahli kumpulan saya Muhammad Irfan bin Muhammad Kir, Claire Hansen anak Andrek, Wan Muhammad Afiq Imran bin Wan Zaidi. Okey, first kali kita masuk maksud pemikiran. Maksud pemikiran adalah cara atau proses yang membolehkan manusia untuk memahami atau mentafsir serta menyelesaikan perkara yang rumit. Ianya penting untuk keperluan, kehendak dan matlamat bagi membentuk suatu rancangan. Kiranya macam if kita nak berfikir, kita nak membentuk suatu rancangan ataupun kita nak menyelesaikan suatu masalah, kita mesti berfikir dengan betul untuk kita dapatkan jalan penyelesaian yang tepat. Okay, next. Tokoh etika dan peradaban yang pertama iaitu Plato. Okay, Plato adalah seorang ahli falsafah Athena semasa zaman klasik di Yunani kuno. Plato juga pengasas sekolah pemikiran Platonis dan institusi pengajian tinggi pertama di pantai barat. Plato merupakan bangsawan ataupun yang kita sebut aristokrat. Okey. Plato juga merupakan guru kepada Aristotle. Aristotle tu pun kalau korang tahu, nanti ada juga dia. Okey, so next slide. Okey, pemikiran Plato. Pemikiran Plato ni menurutnya dunia fana ini tiada lain hanyalah refleksi atau bayangan daripada dunia ideal. Kiranya macam kalau kita sekarang reality versus expectation. Okay, sorry, maafkan saya. Okay, selepas tu Plato juga dia tidak merujuk kepada barang fizikal, tapi mengenai konsep fikiran juga. Kiranya macam dia tengok dia berfikir tentang, bukanlah dia tengok daripada luaran je, dia berfikir juga apa benda tu. Okay, seterusnya Plato ni dia mempunyai 3 pemikiran tentang etika dan peradaban. Yang ni kita baru nak masuk part dia. Okay, next. Pemikiran pertama, Plato ni dia memberitahu bahawa kedua-dua wanita dengan lelaki ni dia macam okay, pemikiran pertama saya baca dulu untuk bahasa Inggeris. Both women and men may have the same natural fit for guarding the city. Kiranya pemikiran Plato ni dia macam menyamakan taraf perempuan dengan lelaki ni. Kiranya perempuan pun kalau nak jadi askar, nak jaga tu pun boleh, tak perlu bukanlah perempuan duduk kat rumah ke apa, dia macam tu. Faham? Okey. Seterusnya maksud yang berada tu pemikirannya menentang pemikiran manusia pada masa itu. Macam kita memang tahu perempuan dengan lelaki tak sama taraf. Dia ada beza dia. Macam tu. Seterusnya, sebilangan manusia menganggap perempuan dan lelaki berbeza taraf. Yang ni saya masukkan tadi. Okey. Pemikiran kedua. You are all brothers in the city. Pemikiran ini bertujuan untuk menjalin persaudaraan dengan semua masyarakat atau bangsa. Yang kedua, mengembangkan sesebuah keluarga daripada masyarakat yang berlainan keturunan. Okey, yang ni dia maksudkan tentang kekeluargaan. Sebab kekeluargaan ni macam, okey, kita tahu kita macam kalau kita Islam kan, kita akan buat Islam tak menggalakkan perkahwinan antara sepupu. Macam tu. Macam tu contoh dia. Tapi Plato ni dia macam menyatakan perkahwinan ni perlu, perkahwinan sepupu ni macam tu Okay, next. Okay, pemikiran ketiga. Pemikiran ketiga ni Plato bermaksud kekuasaan politik harus dipegang oleh ahli falsafah. Okay, yang ni betul. Saya setuju sebab kadang-kadang nak mentadbir sebuah negara, kita memerlukan seorang pemimpin yang adalah sifat-sifat yang orang cakap pemimpin yang terpilih betul, boleh mentadbir negara kan. Seterusnya Plato juga beritahu pemikiran ketiga dia dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dalam kalangan masyarakat. So bila pemimpin ataupun ahli
kekuasaan politik ni dipegang oleh ahli falsafah, kita juga dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dalam kalangan masyarakat. Sebab pemimpin cerdik, masyarakat pun mungkin akan jadi benda yang sama lah. Seterusnya, orang yang terpilih atau bijaksana mampu memimpin negara dengan bijak dan tersusun. Orang yang terpilih kiranya macam contoh lah, kalau dekat negara kita sekarang, kita akan ada PRU kan. So kita yang memilih pemimpin kita. So kita kena memilih yang pemimpin yang mampu memimpin negara ni dengan adil, bijak dan tersusun lah, supaya negara kita tidak jadi terombang-ambing kan. Itu saja. Saya serahkan kepada orang yang seterusnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membentangkan tentang tokoh Syed Naqi Alatas dan sumbangannya terhadap pemikiran tokoh dalam etika dan peradaban. Biodata Syed Naqi Alatas yang nama penuhnya adalah Syed Muhammad Al-Naqi bin Ali bin Abdullah bin Muhsin Alatas, pukul 5 September 1971, adalah seorang cendekiawan Muslim, ahli falsafah Muslim dan tokoh Melayu terbilang 2011. Kini beliau menetap di Malaysia. Beliau menguasai ilmu teologi, falsafah, metafizik, sejarah dan kesusasteraan. Beliau juga menulis berbagai buku dalam bidang pemikiran dan peradaban Islam, khususnya tentang Sufisme, kosmologi, falsafah dan kesusasteraan Melayu Malaysia. Syed Muhammad Naqi Alatas menemui pendidikan awal pada usia 5 tahun di Johor, Malaysia. Namun ketika beliau ke Jepun, beliau telah pergi belajar ke jauh untuk belajar bahasa Arab di Madrasah Al-Urwatul Wuthqa. Syed Naqi Alatas ni dia asal daripada Malaysia. Dia seorang tokoh yang memang terkenal lah kira, sebab dia ada juga menang beberapa mendapat tokoh Melayu terbilang 2011. Sekarang dia masih hidup, umur dia sekarang 80 lebih kalau saya tak silap. Pemikiran Syed Naqi Alatas, konsep pendidikan Islam. Satu, kurikulum. Syed Naqi Alatas dia bagi tahu dalam pelajaran kurikulum harus berisikan fardu ain dan fardu kifayah. Ilmu fardu ain maupun fardu kifayah tidak bersifat statis. Kedua, ialah harus dipelajari oleh manusia sejak akil balik, bahkan sepanjang hayat. Maksudnya, Syed Naqi Alatas kata, walaupun masa kat sekolah dia dah habis, lepas habis tingkatan 5 tu, dia still harus belajar tentang ilmu fardu ain dan fardu kifayah sampailah dia dah mati. Ilmu fardu ain diajarkan tidak hanya pada pendidikan dasar saja, tetapi harus terus berlanjut sampai pendidikan tingkat menengah dan universiti. Perumusan kandungan dan ruang lingkupnya haruslah lebih didahulukan pada tingkat ini sebelum diajukan ke tingkat yang di bawah, sebab universiti menjadi model bagi pendidikan di bawahnya. Di sini dia tekankan sebentar macam untuk universiti, PTA semua tu, dia harus lebih fokuskan kepada universiti, sebab universiti ni menjadikan model untuk sekolah-sekolah macam sekolah menengah, sekolah rendah, untuk daripada segi pendidikan dan jadi ajaran. So lebih penting untuk lebihkan kepada universiti dan seterusnya fokus kepada sekolah menengah dan bawah-bawah. Yang kedua adalah metod. Metod tauhid, metod metafora dengan cerita. Metod yang sering digunakan oleh Allah dalam mendidik hamba-Nya sangat efektif dalam penyampaian pesan-pesan moral dan kebaikan. Metod ni cara kita sampaikan ilmu tu. So dari sini saya nak ditekankan ada 3, iaitu metod tauhid, metod metafora dengan cerita. Metod tafsir dan takwil, iaitu untuk mengkaji alam dan juga merupakan metod yang valid dalam ilmu pengetahuan. Metod ini hendaklah diaplikasikan ke dalam pelbagai bidang kegiatan intelektual dan penelitian ilmiah lainnya. Maksudnya metod ni dia kena aplikasikan juga dalam pelbagai bidang, contohnya dalam pelajaran, sejarah, perbuatan, pemikiran, apa-apa yang ada kena mengenai dengan intelektual. Seterusnya, dalam alam ini hendaklah dibacakan bagai sebuah buku kerana ia bersifat terbuka, maka ia tidak akan pernah
kehabisan tafsiran dan hikmah. Saya nak ke atas, dia kata alam dunia bumi ni kita kena baca dan faham macam mana kita, sebab bumi ni dia banyak luas, pengetahuan kat bumi ni dia luas. Jadi kita kena sentiasa lah menjadikan ilmu, kerana dalam bumi ni ramai orang, pengetahuan pun banyak, dari segi Islam pun banyak pengetahuan yang kita dapat. Jadi ilmu kat dunia ni tak akan pernah habis daripada tafsiran dan juga hikmah. Seterusnya ada implikasi pemikiran pendidikan dalam budaya global. Nombor satu, mengenai gagasannya tentang pendidikan Islam. Menurutnya ataupun rasyat ke atas paling tepat, tampak dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya yang pernah mengenyam bidang sastra. Sangat menekankan sekali pentingnya leksikal bahasa Arab dalam memahami suatu, apalagi dalam mengonsepnya. Maksudnya satu ke atas, dia sangat menekankan tentang penggunaan bahasa Arab dalam memahami sesuatu benda dan juga dalam mengonsepkan benda. Contohnya, contoh bila kita baca Quran dalam Quran bahasa Arab, jadi kalau kita faham dalam bahasa Arab, kita juga boleh terjemahkan dan juga kita boleh lebih faham. Selanjutnya, menurut Kemas Badarudin, pemahaman mengenai dua manusia ada dua pandangan, iaitu makhluk pasif fatalis dan banyak memiliki keterbatasan sehingga dapat diterapkan pola doktrinal dalam menjalankan proses pendidikan. Maksudnya, pasif fatalis ni orang yang jenis dia jenis pasif, dia introvert, dia tak banyak cakap. Dia kalau belajar pun dia mesti dia akan belajar sendiri, dia takkan terlalu mengembangkan apa yang dia dapat tu, dia takkan fikir jauh sebab dia seorang yang pasif. Seterusnya adalah makhluk yang memiliki kebebasan dan mampu mengembang inovasi dan kreativitinya. Maka proses pendidikan dapat diterapkan hanya sebatas transformasi ataupun pengenalan pengetahuan tanpa ada unsurnya pemaksaan. Maksudnya makhluk yang memiliki kebebasan ni jenis yang memang intelektual, memang dia akan belajar, dia tahu macam mana dia nak bagikan masa dia bebas, dia tahu macam mana dia punya otak tu, dia boleh berfikir jauh, dia mengembang sesuatu jenis ni, dia kata inovasi, dan dia seorang yang kreatif. So proses pendidikan dia memang dapat senang diterap, dia pun dapat senang faham, dan dia belajar tu tanpa ada unsur paksaan sebab dia memang nak belajar. Kedua adalah mengenai gagasannya tentang terjemah pendidikan insan kamil. Orang yang mempunyai integrasi dari dua dimensi kepribadian, atau iaitu dimensi esoterik vertikal yang pada dasarnya tunduk kepada kepatuhan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dimensi eksometrik dialektik mendata yang pada dasarnya menjalankan misi keselamatan untuk persekitaran sosial semula jadi mereka. Akhir sekali adalah mengenai kurikulum pendidikan. Beliau menawarkan sebuah iaitu Syed Naqi al-Atas, dia menawarkan sebuah hierarki ilmu pengetahuan, iaitu ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Sekiranya hierarki ini disusun semula menjadi pendidikan Islam formal, maka ia cukup relevan dalam konsep kurikulum yang ditawarkan oleh al-Atas. Perkembangan lapisan pada jaring laba-laba menunjukkan ilmu perkembangan ilmu fardu ain dan sains fardu ain yang tidak statik. Kedua-dua ilmu tersebut bukan sahaja memisahkan perkara yang berjalan bersama, tetapi dapat saling disatukan antara satu sama lain. Maksudnya perbezaan dengan sains fardu ain dan dengan ilmu fardu ain yang dulu tak ada beza. Dia just kena, kita je perlu susun balik semula dia punya kerangka dalam macam ada pembelajaran, macam mana daripada mula sampai akhir. Nanti dia akan still sama, dia akan masih sama dengan relevan macam mana konsep kurikulum yang sekarang. Itu saja. Terima kasih. Ini saya akan menerangkan tentang Ibn Khaldun, iaitu bapa sosiologi dunia. Saya akan membentangkan tentang Ibn Khaldun, iaitu bapa sosiologi dunia. Okey. Biodata Ibn Khaldun. Tokoh Abdul Rahman Ibn Muhammad Ibn Khaldun ataupun lebih dikenali dengan Ibn Khaldun merupakan salah seorang pakar sains Islam yang hidup antara tahun 1332 sehingga 1395. Okey, nama penuh beliau iaitu Abdul Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Abi Bakar Muhammad Ibnu Al-Hasan Ibnu Khaldun. Beliau dilahirkan pada 27 Mei
1332 di Tunisia dan meninggal pada 17 Mac 1406 di Kahirah iaitu Mesir. Keluarga Ibn Khaldun merupakan orang berada yang memberikan pendidikan terbaik kepadanya. Ibn Khaldun merupakan salah seorang pakar sejarah Arab yang teragung. Beliau juga dikenali sebagai bapa kepada sejarah kebudayaan dan sains sosial moden. Seterusnya, beliau mengembangkan falsafah tidak berasaskan keagamaan paling awal iaitu terkandung dalam karyanya Muqaddimah dalam topik pengenalan. Okay. Ibn Khaldun menulis sejarah Muslim di Afrika Utara yang terulung. Okay, seterusnya, beliau menjawat beberapa jawatan di bawah pemerintah Tunisia dan Morocco pada tahun 1363. Bertindak sebagai duta Raja Maor di Granada kepada Pedro Kejam Castile, the Hero of Castile. Seterusnya, salah satu sumbangan terbesar Ibn Khaldun terhadap peradaban dunia iaitu kitab termasyhur yang telah dikarang sendiri olehnya dan diberi nama sebagai kitab Muqaddimah. Okey, di bawahnya iaitu buku Muqaddimah Ibn Khaldun. Lihat isi kandungan kitab Muqaddimah Ibn Khaldun yang tadi tu. Okay, ia membicarakan historiografi seperti mengupas kesalahan-kesalahan para sejarawan Arab Muslim. Seterusnya, kitab itu juga mengupas soal ilmu kultur serta mengupas lembaga-lembaga dan ilmu-ilmu keislaman yang telah berkembang hingga abad ke-14. Ia juga membahas peradaban manusia serta hukum-hukum kemasyarakatan dan perubahan sosial. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kepribadian Ibn Khaldun. Okey, sifat kepribadian beliau. Beliau seorang yang tekun mencari ilmu. Sejak kecil lagi, beliau mempelajari pelbagai ilmu fardu ain serta fardu kifayah. Kesibukan tugas beliau sebagai pentadbir tidak menghalang beliau untuk menuntut ilmu. Seterusnya, beliau juga mempunyai ingatan yang kuat. Beliau menghafaz Al-Quran sejak kecil serta menguasai pelbagai bidang ilmu dalam belasan tahun. Beliau juga seorang yang berjiwa pemimpin. Beliau menjadi pegawai tertinggi istana dan ketua hakim negara kerana kecekapannya dalam urusan pentadbiran. Beliau juga seorang yang kreatif. Beliau berjaya mengenengahkan sejarah sebagai bidang ilmu yang tersendiri melalui karya Al-Muqaddimah, iaitu kitab yang ditulisnya tadi tu. Beliau juga seorang yang bijak berpidato. Beliau sangat aktif berdebat untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Seterusnya, Ibn Khaldun ialah seorang tokoh ilmu. Pemikiran Ibn Khaldun yang sangat hebat. Biarpun merentas pelbagai ranjau dan liku ketika menuntut ilmu, namun ia tidak merencatkan pemikiran Ibn Khaldun. Ilmu masyhur itu merupakan tokoh penting yang mampu menganalisis tamadun dari segi formula, faktor kegemilangan dan kejatuhannya. Beliau juga berupaya memberi tafsiran sejarah berdasarkan ekonomi, psikologi, sosiologi, alam sekitar serta geografi. Seterusnya, Sultan Burkuk memberikan gelaran Waliyuddin kepada Ibn Khaldun. Ketokohannya begitu terselah kerana berjaya memajukan konsep ekonomi perdagangan, kebebasan dan terkenal dengan hasil kerjayanya dalam pelbagai bidang. Seterusnya, ketokohan Ibn Khaldun diakui oleh sarjana barat. Sarjana barat iaitu Arnold Toynbee. Kenyataan Arnold Toynbee ni terhadap Ibn Khaldun.
Falsafah sejarah yang dihasilkan Ibn Khaldun merupakan sumbangan terbesar pernah dilahirkan oleh manusia di atas muka bumi ini. Seterusnya, Art Flynn. Kenyataan terhadap Ibn Khaldun kenyataan Art Flynn terhadap Ibn Khaldun. Ibn Khaldun merupakan ahli falsafah Islam yang tiada taranya, tiada bandingannya dengan tokoh-tokoh yang lain. Seterusnya, Di Sartan. Kenyataan Di Sartan terhadap Ibn Khaldun. Di Sartan mengatakan Ibn Khaldun merupakan ahli sejarah dan falsafah agung bukan sahaja pada kurun-kurun pertengahan, malah sepanjang zaman. Seterusnya, rumusan. Rumusan yang boleh diambil daripada Ibn Khaldun. Kesimpulannya, Ibn Khaldun merupakan salah seorang tokoh pemikiran dunia, sama ada bagi dunia Islam maupun dunia Barat. Buku dan karya beliau iaitu kitab Al-Muqaddimah tadi itu telah dicetak dan diterjemah dalam pelbagai bahasa. Malahan, kitab itu juga dijadikan sebagai rujukan di universiti-universiti seluruh dunia sebagai sumber pengetahuan pelajar. Sesungguhnya Ibn Khaldun telah mengubah pemikiran dunia pada zaman ini. Okey, sekian, terima kasih. Bye. Tokoh yang seterusnya ialah Aristotle. Aristotle lahir pada tahun 384 sebelum Masihi di Stagia, Greek, iaitu di kota koloni Yunani di semenanjung Chalcidice di wilayah Macedonia. Beliau adalah seorang daripada anak kepada Nicomachus yang merupakan sahabat dan doktor peribadi keluarga King Amyntas III of Macedonia. Sejak kecil lagi, beliau telah diasuh dan dididik oleh ayahnya sendiri dalam bidang kedoktoran dengan harapan menggantikan kedudukan ayahnya sebagai doktor keluarga King Amyntas III of Macedonia. Beliau berasal dari golongan keluarga menengah dan memiliki tingkah laku yang luar biasa. Aristotle berpindah ke Athens dan menuntut di Akademi Plato semasa umur 17 tahun. Lebih kurang 18 tahun, Aristotle menjadi anak murid kepada Plato. Beliau telah mempelajari ilmu matematik, politik, etika dan berbagai ilmu pengetahuan yang lain. Selain itu, beliau pernah memiliki kegemaran dalam mengumpulkan buku sehingga Plato mengatakan bahawa rumahnya adalah perpustakaan. Perwatakan pribadi Aristotle. Aristotle begitu dikenali secara umum sebagai seorang pemerato yang petah apabila berhujah serta kaya dan idea yang tidak pernah difikirkan oleh orang lain. Apabila beliau tidak sependapat dengan suatu isu, beliau akan mengemukakan hujah yang begitu bernas dan logiknya tidak dapat disangkal oleh mana-mana pihak. Hal ini menyebabkan beliau dengan Plato tidak begitu baik kerana sentiasa berbeza pendapat melalui hujah-hujahan. Beliau mendapat tawaran menjadi guru dari King Philip Macedonia untuk mengajar putranya Iskandar Zulkarnain. Keistimewaan Aristotle. Aristotle sentiasa membantu dalam mendidik manusia kerana beliau mempunyai kemurahan hati yang tinggi dan memberi cara berfikir yang sangat baik dan sentiasa berpandangan jauh. Beliau juga dianggap pandai menghargai persahabatan dan percaya kepada kemampuan diri. Aristotle telah membuka sebuah sekolah walaupun bukan penduduk asal Athens. Kepercayaan beliau pada ilmu dan pengajaran tidak boleh dipisahkan. Beliau menjalankan kajian untuk membuktikan kebenaran dan setiap kajiannya dikongsi untuk perkembangan dan penyuburan. Maklumat teman Aristotle. Aristotle pernah dituduh sebagai pendekar yang menghina dewa orang Yunani dan oleh gerakan anti-Macedonia. Hal ini menyebabkan beliau meninggalkan Athens dan pergi ke Chalcis. Sekolah yang telah dibina oleh beliau juga telah diserahkan kepada Theophrastus, iaitu anak muridnya. Beliau telah meninggal dunia pada tahun 322 sebelum Masihi ketika musim bunga pada usia 62 tahun. Disebabkan oleh pekerjaan yang tidak mengenal batas. Beliau telah mencipta mimesis, iaitu menghasilkan peniruan dan imitasi, iaitu seni sama ada catatan, lukisan, aria, muzik atau drama yang baginya peniruan yang menghasilkan kata-kata orang lain.
Karya yang telah dihasilkan oleh Aristotle ialah dalam bentuk ilmiah, iaitu dalam bidang zoologi, biologi dan botani melalui pengajian di pantai Asia dan Lyceum di Athens. W.D. Ross membahagikan 3 bidang utama karya Aristotle. Ketiga-tiga bidang itu ialah karya tulisan bersifat popular, karya data ilmiah dan bahan kuliah. Karya terbaik. Karya yang terbaik yang dihasilkan oleh Aristotle ialah logika, kerana beliau dikatakan sebagai penemu, pelapor atau bapa logika. Hal ini kerana karya yang dihasilkan oleh Aristotle begitu sempurna dan tidak perlu ditambah sedikit pun. Karya yang dihasilkan juga telah menjadi rujukan untuk manusia dalam kehidupan. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.